Pahang kerana membuat liputan ini, dan saya juga berharap kawan-kawan di Pahang dalam membuat keputusan nak pilih siapa, terutama untuk timbalan, saya minta supaya penilaian itu dibuat dengan objektif, tolak sebarang sentimen dan emosi. Itu tak bagus. Okey, kalau nak nilai saya, nilai dari segi pengalaman, nilai dari segi kesetiaan kepada parti, nilai dari segi kemahiran di dalam berkecimpung dalam politik gabungan. Maknanya ada pengalaman berurusan dengan PAS, dengan DAP, dengan Bersatu dalam Pakatan Harapan dulu kan. Saya bawa sama pengalaman dan kemahiran. Kalau kawan-kawan di Pahang berpendapat bahawa timbalan presiden yang ada kemahiran ini ada tempat untuk parti, maka pertimbangkan saya. Ya, pertimbangkan untuk memberi sokongan. Itu penting. Dan saya dapati sejak kempen bermula, dah masuk 3 minggu, 4 minggu dah, saya tengok isu-isu kempen ini berligar kepada beberapa perkara. Ya. Yang pertama adalah mempersiapkan parti untuk menghadapi pilihan raya umum. Yang itu setuju semua, tak ada beza pun. Ya, sahabat kita Rafizi pun setuju, saya pun setuju. Lepas pilihan raya bersiap, lepas pemilihan parti bersiap untuk pilihan raya. Semua setuju. Cuma bila cakap tentang pilihan raya, saya calon timbalan, saya kata masuk pilihan raya ke-15, masuk mesti dengan keyakinan untuk menang. Sementara Rafizi pula berpendapat PRU 15 belum menang, kita kena tunggu PRU ke-16. Itu beza. Itu sikit beza antara saya dengan dia. Saya berpendapat PRU ke-15 ini kita mesti masuk dan melangkah untuk menang. Rafizi pula berpendapat berdasar pada data-data, dan dia cuba bersikap realistik. Dia kata PRU 15 keadilan belum boleh menang, kita kena tunggu PRU ke-16. Itu beza. Bersetuju siapkan parti masuk pilihan raya sama. Sementara saya kata kita masuk untuk menang, Rafizi berpendapat menang tapi PRU ke-16. Itu beza sikit kat situ. Yang ketiga, saya berpendapat kita masuk untuk menang ni adalah untuk meletakkan Datuk Seri Anwar sebagai calon Perdana Menteri untuk memerintah Malaysia. Itu saya bawa. Saya nak bawa. Ya, Rafizi pula berpendapat berdasarkan kepada data, rakyat tak mahu Tun Dr. Mahathir jadi PM, rakyat tak mahu Muhyiddin jadi PM, rakyat juga tak mahu Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi PM. Itu kata Rafizi. Itu beza saya dengan dia. Saya kata kita mesti masuk untuk menang. Rafizi kata masuk untuk menang tapi PRU 16, bukan yang ini. Yang ini katanya mesti jadi pembangkang bermaruah. Itu saya beza. Pembangkang bermaruah. Nanti kalau saya turun kempen di Maran pilihan raya nanti, saudara bawa saya kempen berdasarkan kepada nak jadi pembangkang bermaruah. Saya kena kata tuan-tuan dan puan-puan, mari sokong calon keadilan Maran supaya bila menang kita boleh jadi pembangkang bermaruah. Saya payah nak kempen macam tu. Saya payah sikit nak kempen. Itu beza sikit. Saya kata masuk untuk menang, tapi saya kata masuk untuk menang PRU 16, bukan PRU 15. Saya kata saya yakin kemenangan itu akan meletakkan Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri. Tapi Rafizi berpendapat bahawa bukan saja Dr. Mahathir, bukan saja Muhyiddin, yang itu kita pun tak nak, tapi katanya Datuk Seri Anwar pun ditolak oleh rakyat sebagai Perdana Menteri. Yang itu saya beza pendapat. Okey, itu saja. Baik. Yang terbaru, dia minta anggota parti pilih. Kalau nak perang, pilih Rafizi. Kalau nak undi, pilih Saifuddin. Ya, itu dia membelah begitu. Anggota parti kena buat keputusan. Runding atau perang bukan keputusan Saifuddin, bukan keputusan Rafizi.
runding atau perang mesti menjadi keputusan parti, dibincang dalam MPP dan disampaikan kepada anggota parti. Ya. Saya risau ialah kalau sekiranya Rafizi terpilih sebagai timbalan presiden, kemudian dia bawa dalam mesyuarat parti pendekatan kita perang, tetapi jumhur perwakilan parti, pimpinan parti kata tak sesuai, kita mesti ada strategi guntingan. What do we do pada masa itu? Apa akan jadi pada masa itu? Ya. Sebab itu saya kata pendekatan runding atau pendekatan perang, dia mesti pendekatan yang dibincang dan diputuskan sebagai pendekatan parti keadilan, bukan pendekatan calon timbalan presiden. Itu kena ingat jelas-jelas. Dalam organisasi ini ada tertib, ada disiplin. Baik, saudara yang saya hormati sekalian, kerana itu saya dengar ucapan Pak Mir tadi, target kita sangat jelas. Kita nak pertahankan kursi 48 parlimen yang kita dah menang, 73 kursi Dewan Negeri yang kita sedia menang. Bila kita masuk berunding nanti dengan parti-parti sahabat, kita nak mendapatkan kursi tambahan. Dengan cara itu, peluang menang kita lebih bertambah cerah. Jadi kita Pilihan Raya ini masuk untuk menjadi parti terkuat di dalam Pakatan Harapan. Dan kalau kita kemudiannya cukup untuk menjadi kerajaan, kita menyumbang kepada kerajaan yang stabil. Yang itu jelas kita punya set yang mana kita nak tuju. Sebab itu susah. Saya harus bezakan, ya. Sebab itu sehari dua ini media interview ni bersusun-susun, ya, bersusun. Saya dah lepas 5-6 media, tunggu lagi 5-6 media. Sudah ada juga beberapa media dan saluran TV yang menghubungi untuk meminta debat secara langsung antara dua calon timbalan presiden. Dia akan berlaku dalam masa terdekat. Tak apalah, yang itu kita akan lalui masa sesuai, kena masanya kedua-dua calon setuju, kita akan berjumpa dalam siaran langsung untuk perdebatan. Itu tak ada masalah, ya, itu tak ada masalah buat kita. Cuma fokus kita sekarang, bila kita turun buat pemilihan ini, saya katakan bahawa cuba kita tengok tadi dari segi ucapan, kita sangat inklusif, kita bersedia menerima semua pihak. Kita tak mahu bawa pendekatan kelompok. Pendekatan kelompok ni susah. Kalau nanti keputusan pemilihan dah dicapai, jadi kekok untuk duduk antara satu sama lain. Ini masalah. Sedangkan kerja Pilihan Raya kena terus bermula. Baik, itu secara yang saya hormati sekalian. Faham buka puasa pun? 7.13. Kami di Sabah mungkin 6.30. Ayo, tolong saya kata kami baru ni 6.30 buka. Syok tu. Ucap sekejap je buka puasa. Ya, sahur di KL, buka puasa di Sabah. Ya. Jadi, susah yang saya hormati sekalian. Sekali lagi, bila kita jumpa hari ini, saya tahu bukan semua cabang di Pahang. Rompin jauh, Pekan jauh, Bentong pun jauh, ya. Baik. Tapi yang ada di sini, yang berdekatan ini, Rizal pun jauh, boleh datang nipis. Rompin ada. Oh, saya senior lah Rompin. Terima kasih lah. Jauh ni Rompin ni. Padan bersih tu. Terima kasih lah datang. Ya. Saya nak ucap terima kasih banyak-banyak sebab datang dan sampaikan salam kami kepada anggota parti di cabang masing-masing. Kenalkan diri, beritahu bahawa hasrat kami untuk bertanding, kami anggap ini sebagai pertandingan sesama kita. Kita kenal jelas yang itu. Kita tak boleh ada satu serangan yang dianggap sebagai mencarikan silaturahmi. Tak boleh ada pertarungan yang mencarikan silaturahmi. Ya, sampai tak boleh bertegur sapa. Saya pula itu bukan sifat politik saya. Saya tak berhenti nak bermusuh dengan orang ni. Baik itu orang anggap saya ni dalam keadilan. Kau buat mana apa aku kawan? Ya. Saya dulu dalam UMNO, sampai sekarang saya berkawan dengan pemimpin UMNO. Ya, sampai sekarang saya tak reti nak pisahkan silaturahmi.
Ya. Jadi pendirian politik jelas, tetapi bila sampai kepada perkara-perkara yang membabitkan hubungan persahabatan ni, saya tak mau carikan dan saya tak mau rosakkan. Itu sifat politik saya. Dan bila saya masuk dalam pemilihan ini, cuma ada dua kemungkinan. Saya dipilih ataupun saya tidak dipilih. Saya nak beritahu kawan-kawan di sini, kalau saya dipilih, saya akan terus memberikan khidmat sedaya mungkin. Andai kata saya tidak terpilih, sebaliknya sahabat saya yang terpilih, saya akan kekal bekerja untuk itu saja. Saya tak ada cerita lebih daripada itu. Saudara undi saya, alhamdulillah, terima kasih. Saya akan tunaikan tanggungjawab sedaya mungkin sebagai timbalan. Andai kata selesai pemilihan ini, tengok-tengok undi saya tulis bukan dia kalah, tak cukup. Oh, ini revisi lebih. Alhamdulillah, bersyukur tugas itu dilaksanakan oleh Rafizi dan Saifuddin tetap dalam bahtera perjuangan Pakatan